Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar? Saya Zamari LC, saya Richard Bakri, saya Muhammad Kapli, Raja Kamal, Raja Bazian, Nordin Din, Rusmini dari Pontian, saya Raja Pridit dari Pulau Intan, saya Puan Hamidah Kamat. Terima kasih tetap bersama Puan Hamidah ya. Zack Peri Peri, salam bulan Ramadan dari Johor, kata Zack Peri Peri. Pak Chu dari Langkap, terima kasih. Malam ini katanya lebih bertenaga. Saya tak tahulah muka je kat mana lepas, lepas makan. Saya Saudara Mak Asri Dir dari Kuantan, Saudara Abdul Ghaffar Hamzah. Salam dari Kuantan juga, ABK. Lan Finafika dari Pulau Intan. Saudara Khamis Nadi dari Bahau. Clear katanya. Saudara Syarani Sama. Saudara Syarani Salamah daripada Sri Kanda. Saudara Azminuddin daripada Datuk. Apa khabar Mi? Moga sihat. Puan Nur Aziah Azizan. Salam untuk suami. Ya Puan Nur Aziah Azizan dari Alor Pongsu. Hadir bersama kita malam ini. Saudara Ahmad Map, Saudara Mazana. Hari ini saudara semua buka puasa dengan apa? Saya kalau buka puasa saya dengan kanji saja. Saya cuma suka makan dengan apa porridge. Kanji makan dengan kembung rebus. Dan buah tamar, begitu juga buah tin, dan juga buah fix. Buah fix ni yang fresh kalau ada. Itu baik untuk kesihatan diri kita, saudara. Apa khabar, saudara? Pak Zaidi dari Gua Musang, terima kasih. Saudara Pengetua dari Yongpeng, saudara Matlamat Fadam. Teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Maklum saja, ini keculipan yang kedua. Malam tadi cuba-cuba tak jadi. Ini jadi pula sikit. Bagaimanapun saya menggunakan komputer saya saja, saudara. Tidak menggunakan mic dan tidak dari studio, dari rumah, saudara. Jadi dia cross the line. Bila cross the line tu macam-macam boleh berlaku. Tapi bagaimanapun perlu saya ingatkan, jangan betulkan TV anda. Jadi bila jadi apa-apa pun jangan betulkan TV anda, saudara. Baik, saya hari ini hari Selasa 12 Mac 2024 dan hari pertama kita memulakan ibadat berpuasa 1 Ramadan, saudara. Dan sudah pun masuk hari yang ke-1446. Virus tersebut masih ada lagi, saudara. Kekhawatiran saya janganlah bulan-bulan puasa ini ada yang terkena jangkitan. Sebab itu pastikan kita menjaga penjarakan sosial dan sebagainya, saudara. Kita mulakan bicara kita seperti biasa. Bulan-bulan puasa ni lagi. Saudara Syarani, salam semua. Saudara Ahmad Map, saudara user. Saudara, dalam segmen naluri kehidupan, kerana saudara ini kiriman teman-teman kita, saya baca katanya bahawa orang yang sempurna imannya, mereka akan sentiasa memaafkan dan berdiam diri daripada menyakiti hati orang lain. Apabila kita tidak menyakiti hati orang lain, maka orang lain juga akan bersikap sama seperti kita. Tapi jika ada yang menyakiti hati kita, itu berarti hatinya bermasalah. Kerana ada hadis yang diuraikan oleh Bukhari menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT, maka hendaklah dia berkata baik dan diam itu lebih baik daripada berkata-kata kalau kita tak tahu apa-apa. Apabila memperkatakan mengenai atau yang melukai atau menyakiti hati orang lain, ia sebenarnya mempunyai hubung kait dengan peranan lidah. Kata orang, ketajaman lidah itu menyakitkan hati lebih bisa daripada ketajaman mata pedang. Ketajaman lidah tidak perlu diasah, tapi ia bermula daripada hati yang kotor, saudara. Ramai orang menerima kesan buruk kerana tidak mampu menjaga lidahnya. Tapi ramai juga menjadi mulia hanya kerana lidah. Orang yang seumpama ini mampu mengawal imannya daripada kerosakan oleh hati. Banyak akibat yang dapat kita lihat dalam kehidupan apabila tidak mampu mengawal lidah. Misalnya berlaku pertengkaran, pembunuhan, fitnah, malahan penipuan dan seumpamanya, sehingga ia merosakkan hubungan persaudaraan yang terbina sekian lama. Itulah yang dikatakan bahaya lidah lebih bisa daripada mata pedang, saudara. Justru itu, akhlak manusia yang beriman dan juga yang tidak beriman dapat dilihat daripada percakapannya. Orang beriman lazimnya akan bercakap tentang perkara yang membawa kebaikan dan memberi manfaat, seperti berzikir dan mengingati Allah. Sementara orang yang tidak beriman tidak mungkin mampu mengawal lidahnya. Ingat tu saya, itu pesanan teman-teman kita menghantar culipan kepada saya.
yang wajar untuk kita perhatikan. Kita santuni pula kenyataan Datuk Syed Ali dalam segmen Mutiara Kata. Menurut Datuk Syed Ali, jika anda belajar tentang agama, belajarlah juga tentang kemanusiaan agar tidak hanya bijak dan pintar dalam beribadah, tapi kita juga mahir memanusiakan manusia. Kerana sungguhnya orang yang beragama adalah orang yang tahu menghargai orang lain. Terima kasih Datuk Seri Syed Ali atas kiriman Mutiara Kata yang begitu berarti bagi saya, saudara. Tapi saya tetap mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Untuk teman-teman yang menyantuni semula ataupun menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah. Saya mengizinkan. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau apa-apa saja suntingan yang anda lakukan. Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik. Kalaupun ada, saya memberi pandangan dan juga berita-berita, itu hanyalah sekadar untuk memberi informasi kepada warga kita supaya warga kita sentiasa berinformasi sifatnya, saudara. Ingat, bila saya memberi pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. We must agree to disagree. Kalau tak setuju, hantar kiriman, gunakan bahasa yang baik-baik. Saya akan santuni satu persatu. Tapi kalau anda menggunakan bahasa yang celupar, saya minta maaf. Kerana kena ingat, ruangan ini, medium ini adalah warga cinta damai. Kita tidak menyantuni semua masalah mengikut emosi, tapi kita menyantuni setiap persoalan secara harmonis sifatnya, saudara. Saudara Muhammad Ahmad, saya begitu juga Blue Whip. Waalaikumsalam, saudara. Kita tajuk bicara kita malam ini adalah solusi, bukan resolusi. Artinya solusi itulah penyelesaian, bukan resolusi demi resolusi. Akhirnya apa pun tak jadi. Solusi itu yang paling penting, penyelesaiannya. Laporan kaji cuaca saya mulakan bagaimana di negeri Sarawak, saudara. Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan cuaca signifikan dengan penumpuan angin dijangka berlaku di Sarawak sehingga 15 warga Sarawak harus berhati-hati cuaca. Keadaan berpotensi menghasilkan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, terutama pada sulah petang serta berlarutan sehingga pagi. Saudara, bila pergi beli pasar Ramadan tu, hati-hati. Kalau ribut petir, bawa payung, sediakan payung sebelum hujan. Met Malaysia turut menjangkakan cuaca kering dan panas dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Panas, saya. Ini semua berlaku di kebanyakan tempat, termasuk di Semenanjung dan Sabah sepanjang tempoh ramalan 7 hari ke hadapan. Sementara itu, Jabatan Met menasihatkan orang awam supaya sentiasa merujuk laman sesawang dan media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini cuaca. Saya, cuaca panas, nak buat macam mana? Kalau itu keadaannya, kita berpuasa dalam keadaan yang cukup panas. Saya hari ni, air ni dah gelas yang berapa, saya. Sebelum saya terawih tadi, saya dah minum 5 gelas. Lepas terawih pun 3-4 gelas, tapi tekak masih kering lagi. Aduhai, panas. Ini pun berpeluh juga, saya. Baik, saudara. Kita santuni dulu titah Duli Yang Mulia Tuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zaid Sofiah yang menzahirkan ucapan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam di seluruh negara. Dalam catatan di halaman media sosialnya, Tuanku Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong menyeru agar umat Islam supaya merebut peluang mempertingkatkan amal ibadah dan mengeratkan ukhuwah sesama umat selain mengenepikan sebarang perselisihan, perbalahan dan perseteruan sempena bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Tuanku selalu mengingatkan kita supaya sentiasa menyantuni, jangan berpecah belah. Sebab itu baginda turut mengajak seluruh umat Islam untuk bersama baginda bermunajat
dan berdoa semoga negara kita terus dirahmati dan diberkati serta dilindungi daripada apa jua bentuk ancaman, bencana dan musibah. Semalam semua dah tahu bagaimana penyimpan besar Mohor Raja-Raja Melayu Tan Sri Syed Diana Syed Ahmad telah mengumumkan umat Islam mula puasa hari ini. Jadi semua dah puasa hari ini saudara. Yang agak menariknya saudara, selain daripada santunan pemimpin-pemimpin negara, dari Singapura saya mendapat berita bahawa kabarnya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong turut berkata bahawa beliau berharap ketibaan bulan Ramadan yang disambut hari ini adalah merupakan satu bulan yang bermakna bagi umat Islam di negara tersebut dan akan meluangkan masanya bersama-sama untuk berbuka puasa dengan warga Islam di Singapura. Saudara, dari Rumah Putih pun Presiden Amerika turut menghantar kiriman mengucapkan selamat berpuasa kepada kita, saudara. Begitulah dunia menghormati. Kalau kita warga Islam memperlihatkan sikap terpuji, orang pasti akan menghormati kita. Malahan kata Jeneral Lee Hsien Loong, dia juga akan turun ke bazar Ramadan bersama-sama dengan umat Islam untuk membeli bolah, kuih muih dan sebagainya. Sebelum itu Majlis Agama Islam Singapura menyediakan lebih kurang 110,000 ruang di 69 masjid untuk semua karya umat Islam mengadakan solat tarawih. Dan ingat, umat Islam Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand mula berpuasa hari ini, saudara. Dan kalau saya melihat daripada teman-teman yang menghantar kiriman gambar-gambar, cuma saya tak boleh nak siarkan gambar ini sebab saya bersiaran dari rumah, saudara, bukan dari studio. Ya, saya melihat kemeriahan bazar Ramadan begitu menyerlah, terutama di bazar Ramadan Kampung Baru yang merupakan tumpuan warga kota dan juga para pelancong di ibu negara yang begitu meriah dengan kehadiran orang ramai hari ini, saudara. Tinjauan mendapati warga kota tidak melepaskan peluang ke bazar Ramadan popular itu seawal jam 3 petang tadi. Mereka membeli belah, kuih muih, lauk pauk dan sebagainya. Dan Ramadan tahun ini nampaknya lebih meriah berbanding tahun-tahun sebelum ini. Khususnya apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ketika negara masih bergelut untuk keluar dari cengkaman pandemik COVID-19. Nampak gayanya insya-Allah Ramadan kali ini begitu meriah di sana sini. Saya mendapat laporan di sekitar kawasan perumahan saya juga begitu meriahlah, saudara. Ini kereta bersusun-susun. Tapi kadang-kadang begitu saya pun berbual juga dengan anak-anak saya. Saya kata macam mana yang mereka mengatakan kita tak ada duit, ekonomi merosot. Itu keadaannya, saudara. Bagaimanapun dalam amal ibadat di masjid tempat karya saya, iaitu Masjid Kota Damansara, sejak malam tadi, semalam, saudara, bagaimana kemeriahan Ramadan ini disambut dengan begitu ramai umat Islam yang membanjiri Masjid Kota Damansara. Terdapat kira-kira 2,000 orang umat Islam memenuhi segenap ruang di masjid tersebut untuk melakukan solat maghrib, solat isyak dan solat tarawih. Hampir keseluruhan ruang disediakan untuk jemaah lelaki dan wanita penuh. Dan ini memaksakan ruang makan dikemaskan untuk dijadikan tempat solat. Macam solat hari raya, saudara. Meriah sungguh-sungguh ke tahun ini. Jadi selaku pengurus Masjid Kota Damansara, Saudara Muhammad Nur Salami Masri berkata, pelbagai aktiviti diadakan oleh Masjid Kota Damansara untuk pengimarahan masjid sepanjang bulan Ramadan. Dan pihak pengurusan juga turut menjemput imam khas, termasuklah Johan Qari Kebangsaan dan juga Johan Qari Antarabangsa Tirmizi Ali, serta personality TV dan radio Fahmi Ashraf untuk hadir, memberi kuliah, mengimamkan solat dan sebagainya. Memang saudara, Masjid Kota Damansara ini sentiasa penuh dengan jemaahnya bila datangnya bulan Ramadan, saudara. Kemeriahan, kesyukuran menyambut ketibaan Ramadan tahun ini dirasai oleh ribuan, malah bagi saya jutaan rakyat Malaysia yang beragama Islam kerana mereka menunaikan solat tarawih di masjid-masjid. Bernama melaporkan di Putrajaya lebih 1,000 umat Islam membanjiri Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin bagi menunaikan tarawih pertama
yang diimamkan oleh Dr. Samir Najih Abdullah Samad. Imam Besar MTMZ A. Nur Azmi Aliah berkata pengurusan masjid menyebut baik kehadiran jemaah untuk menunaikan tarawih sepanjang Ramadan kali ini. Di Selangor, saudara, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam menjadi tumpuan umat Islam untuk menunaikan solat tarawih yang dipimpin oleh Imam Abdul Karim Fatani Al-Makki dan Imam Besar Muhammad Farhan Wijaya. Seawal jam 8 malam tadi, tinjauan bernama mendapati umat Islam mula menghadiri masjid sehingga berlakunya kesesakan jalan raya susulan kebanjiran masyarakat yang mau ke masjid di Shah Alam, saudara. Bagaimana di Perlis? Kabarnya bernama melaporkan di Masjid Said Alwi di Kanga, 1,000 jemaah hadir menunaikan solat tarawih yang diimamkan oleh Ustaz Muhammad Hafizuddin Abirah. Di Kedah, umat Islam membanjiri Masjid Zahir, memang terkenal, saudara, seawal jam 8 malam untuk menunaikan solat tarawih yang pertama bagi Ramadan tahun ini. Begitu juga di Pulau Pinang, saudara, bernama melaporkan lebih 400 jemaah terdiri daripada pelbagai peringkat usia hadir ke Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq di Taman Gua Perahu Bukit Mertajam untuk menunaikan solat tarawih malam tadi. Di Kelantan, suasana malam pertama solat tarawih negeri itu meriah apabila hampir kesemua masjid yang mengadakan solat tarawih dipenuhi oleh jemaah yang teruja dengan kedatangan Ramadan tahun ini. Bernama melaporkan Masjid Imanul Faizin berhampiran dengan Melo, dekat Melo, untuk pertama kalinya mengadakan solat tarawih dihadiri oleh lebih 1,000 orang jemaah. Selain itu, saudara, di Melaka kira 1,000 jemaah menunaikan solat tarawih di Masjid Al-Azim Bukit Palah yang dipimpin oleh imam besarnya Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz. Suasana meriah turut dirasai di Negeri Sembilan apabila Masjid Seri Sendayan di Seremban yang terkenal dengan seni rekanya bentuk seakan Taj Mahal dan Masjid Nabawi menjadi tumpuan umat Islam untuk menunaikan solat tarawih. Dipimpin oleh Imam Syekh Muhammad Abdul Nabi Abdul Hashim. Di Johor, masjid utama negeri itu antaranya Masjid Sultan Iskandar di Bandar Datuk On, Masjid Negeri Sultan Abu Bakar dan Masjid Jamek Bandar Baru Uda dihadiri oleh ribuan jemaah menunaikan solat tarawih. Tinjauan bernama di Sabah pula mendapati Majlis Negeri Sabah di Sembulan menjadi tumpuan apabila kira-kira 2,000 umat Islam hadir menunaikan solat sunat tarawih yang dipimpin oleh Imam Besar Syuhaidi Kuanting Al-Hafiz bermula jam 8 malam tadi. Di Sarawak, Bandar Kuching menjadi antara tumpuan umat Islam di Bandaraya Kuching untuk menunaikan solat tarawih. Dan turut dikenali juga sebagai Masjid Terapung, berikutan terletak di tebing Sungai Sarawak, bernama mendapati masjid tersebut dibanjiri lebih 300 orang umat Islam daripada pelbagai lapisan masyarakat. Jadi begitulah keadaan saya di seluruh negara. Malam tadi semarak negara kita dengan takbirnya, memuji kebesaran Allah, kemudian solat dan selawat terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, kita melaksanakan solat tarawih. Saya mendoakan mudah-mudahan ia berterusan dan tidak hanya terhenti sekadar malam pertama. Jangan pula malam pertama, malam kedua, malam ketiga okey. Masuk malam yang ke-15 mula berkurangan, malam yang ke-20 semua sibuk tawaf di pusat-pusat membeli belah. Mudah-mudahan ada kesedaran. Saya melihat ada kesedaran warga di negara kita ini untuk terus beribadat kepada Allah SWT dengan harapan dan doa agar Allah mencucuri rahmatnya kepada negara yang mulia ini, saudara. Sebab itulah selaku Menteri Komunikasi, Saudara Fahmi Fadil menyeru agar seluruh umat Islam negara ini menyemarakkan masjid dan surau di kawasan masing-masing serta merapatkan ukhuwah dan silaturahim sempena Ramadan yang mulia ini. Saudara Fahmi menerusi akaun Facebooknya turut mengajak umat Islam meningkatkan amal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT sempena bulan penuh berkat ini, saudara. Alhamdulillah, Ramadan yang mulia telah tiba, sempena bulan penuh berkat ini, marilah kita meningkatkan amal ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Saya melihat kebanyakan pemimpin begitu terbuka hati dan fikiran, berlapang dada untuk mengajak warga kita sama-sama untuk menyantuni ukhuwahnya. Itu yang saya katakan, itulah solusinya, bukan resolusi saja. Apabila kita menyantuni
atas dasar kecintaan sama insan, maka Islam ini akan semarak. Bagaimana kata Menteri Pertanian dan Kesiapan Makanan, Datuk Seri Abang Mat Sabu, beliau menyeru agar umat Islam memohon kepada Allah supaya diberikan kerahmatan dan keberkatan hidup. InsyaAllah, katanya semalam dan malam ini seluruh umat Islam di negara kita menunaikan solat tarawih untuk tahun 2024. Carilah keredaan Allah dengan memperbaiki niat dan memperbanyakkan amal ibadah di bulan yang penuh keberkatan ini, katanya. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Saudara Nik Nazmi Nik Ahmad, berkata Ramadan merupakan kesempatan istimewa bagi umat Islam membersihkan hati dan jiwa. Dan semoga bulan suci ini membawa keberkatan dan ketenangan. Katanya dengan berpuasa siang hari, ia bukanlah sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga. Bahkan ia juga berperanan mendidik anggota badan untuk turut beribadah. Menteri Pembangunan Wanita, saudara. Sebentar, Zain, minum dulu, saudara. Dahaga. Cakap ni pun saya kering tekak. Dan masyarakat Datuk Seri Nancy Syukri dalam kirimannya turut mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak pada seluruh umat Islam. Katanya bulan yang ditunggu telah tiba, datangnya bersama rahmat ilahi, membawa keberkatan kepada kita semua. Inilah Ramadan yang dinanti-nantikan. Dalam kesempatan itu, beliau mohon maaf jika ada kesilapan sepanjang beliau mengendalikan kementeriannya. Sementara itu, Menteri Perpaduan Negara, Datuk Aaron Agodagang dan seluruh warga kerja Kementerian Perpaduan Negara turut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di negara kita. Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dalam kirimannya mengatakan beliau berharap Ramadan kali ini benar-benar memberi 1000 rahmat dan barakah kepada umat Islam untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah. Isilah Ramadan ini dengan rasa keinsafan dan tingkatkan kesabaran dan sama-sama memohon kepada Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah Ramadan dengan puasa yang tawaduk, solat yang tenang dan amal kebaikan yang penuh kesyukuran. Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Reformasi Datuk Seri Azalina Osman Said menyeru agar umat Islam mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan ibadah dan mempertingkatkan ketakwaannya. Syukur, katanya. Alhamdulillah, kita semua diberi peluang untuk menyambut Ramadan tahun ini. Dan penting sekali, Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi mengucapkan salam Ramadan Al-Mubarak pada seluruh warga UMNO, seluruh rakyat Malaysia ini, dan kita harus mempertingkatkan ukhuwah persahabatan sama-sama untuk mengorak langkah untuk lebih maju lagi. Ketepikan soal politik dalam tempoh ini, sama-sama kita membangunkan negara, sama-sama kita mencari ikhtiar agar negara kita kembali dalam kedudukan yang mantap dari segi sektor ekonominya. Selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar, beliau akan menyusuri, katanya. Beliau berjanji akan bertemu dengan warga luar bandar. InsyaAllah, dia akan sampai pergi ke Sabah dan Sarawak untuk menyantuni rakyat selaku Timbalan Perdana Menteri dan juga selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar. Warga UMNO, saya difahamkan 22 Mac ini, UMNO akan mengadakan majlis berbuka puasa dan solat tarawih di rumah UMNO. Sampai itu, Majlis Tinggi akan mengadakan syaratnya. Sama-sama kita tunggu, saudara. Baik, itu tentang bulan puasa, saudara. Alhamdulillah, semua dah berpuasa. Dan kita dengar pula apa pula khabar dari Berlin. Sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita berada di Jerman. Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim hari ini mengalu-alukan agar lebih banyak lagi perniagaan Jerman untuk memanfaatkan lokasi Malaysia yang strategik di Asia Tenggara kerana infrastrukturnya yang dibangunkan sebagai destinasi pelaburan terpilih. Menurut Datuk Anwar Ibrahim dalam ucapannya, dalam Kesatuan Eropah, sudah tentu Jerman adalah rakan dagang terbesar kami dan anda telah melabur jumlah yang cukup besar, hampir 15 bilion dolar Amerika, iaitu 70.24 bilion, katanya dalam sidang akhbar bersama rakan sejawatnya Chancellor Olaf Scholz di Chancellery
Persekutuan Berlin. Jadi katanya boleh beri contoh macam mana Infineon Technologies, AG, dan banyak syarikat terkemuka lain di Jerman yang telah memilih Malaysia sebagai hub terpenting, pusat kecemerlangan dan pusat latihan. Sehubungan dengan itu katanya Malaysia berharap kepada kerjasama yang lebih luas, bukan sahaja dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, malah untuk memperkukuhkan hubungan dua hala dalam semua bidang. Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan berkata Malaysia berminat untuk memberi fokus terhadap latihan pelajar. Sebab itu kami mempunyai kira-kira 1,000 pelajar di seluruh Jerman untuk menjalani latihan di syarikat Jerman sebagai pendahan awal kepada mereka. Saudara, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ibrahim tadi telah pun bertemu dengan sekitar dalam 30 pemimpin syarikat terbesar di Jerman untuk mengadakan satu sesi perbincangan pelaburan. Mereka berminat untuk melabur di negara kita. Sekitar 30 syarikat utama Jerman mengadakan pertemuan dengan Seri Anwar Ibrahim dalam sidang meja bulat perniagaan. Hari ini saudara, sidang tersebut dikelolakan oleh Perbadanan Pembangunan Perdagangan dan Luar Malaysia, Matrik. Lepas itu, beliau mengadakan sesi tertutup, pertemuan secara tertutup dengan pemimpin-pemimpin syarikat utama untuk membincangkan hala cara bagaimana mereka mau melabur di negara kita. Macam mana ada syarikat Airbus lah secara pengarah syarikat Scott AG, Dr. Andrea Frenzel, bersama dengan Naib Presiden juga Ketua Perniagaan Bidang Realiti Terimbun Optik Termaju, Dr. Rudiger Skrimbat. Banyak syarikat saya, 30 syarikat. Saya rasa lawatan kali ini tentulah membawa kita kerahmatan yang agak baik dari segi ekonomi negara kita. Kita mengharapkan agar keberadaan Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jerman kali ini, negara kita mengorak langkah lagi untuk menarik lebih ramai pelabur-pelabur, membuka atau menjadikan negara kita ini sebagai hub kilang-kilang dan membolehkan kita memberi peluang pekerjaan pada warga kita. Saya alhamdulillah di Jerman. Tapi bagaimana khabar dari Gaza saya? Saya tidak henti-henti akan melaporkan apa yang berlaku di Gaza, di bumi para anbiya, iaitu Palestin. Kabarnya selain daripada itu, kerajaan Maghribi yang bersedia memulakan penghantaran makanan dan bantuan kemanusiaan melalui udara telah pun melaksanakan usaha menggunakan 6 pesawat pengangkut Hercules, itu milik tentera udara di Raja Maghribi dan beberapa pesawat lain dalam misi bantuan kemanusiaan. Maghribi menyertai senarai negara luar yang menghantar bantuan ke kawasan itu termasuklah Jordan, Mesir, Amerika Syarikat, Perancis, Belgium dan Belanda. Operasi Maghribi dijalankan di bawah arahan Raja Muhammad ke-6. Ini merupakan tanda muhibah dari Maghribi kepada penduduk Gaza sempena bulan suci Ramadan yang bermula hari ini, saudara. Israel dan Maghribi telah mewujudkan perjanjian diplomatik sebagai sebahagian dari perjanjian Abraham. Dengan Israel juga terlibat dalam perjanjian keselamatan dengan Maghribi. Tak bagaimanapun, kesan daripada pencerobohan Israel baru-baru ini terhadap rakyat Palestin telah mencetuskan protes besar. Protes besar-besaran di Rabat dengan puluhan ribu rakyat Maghribi menuntut agar hubungan diplomatik antara Maghribi dan Israel diputuskan. Begitulah rakyat Maghribi begitu peka pada terhadap untung nasib saudaranya yang berada di Gaza. Tapi saya nampak bagaimana Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dia masih lagi dengan bongkaknya mengatakan jangan cabar kami. Hebat. Sebab dia sudah mula digeruni, sudah merasa gerun untuk melihat kehadiran bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan yang mendatangkan kengerian kepada tentera Israel kerana warga Gaza, warga Palestin akan ini menjadikan titik tolak dalam jihad mereka untuk menuntut kemerdekaan bumi Palestin. Saudara, malahan Menteri Luar Jordan, Ayman Shafadi berkata sekatan yang dikenakan oleh Israel terhadap akses jemaah Islam ke pekarangan Masjid Al-Aqsa bulan Ramadan dan keperluan keselamatan terhadap perang yang sedang berlaku di Gaza itu
harus dihentikan. Jadi katanya Jordan menyuarakan pandangan Palestin bahawa sekatan demikian adalah serangan terhadap kebebasan beribadat. Ini kerana Israel masih cuba menutup pintu untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Itu masjid ketiga yang suci bagi umat Islam, saudara. Bagaimanapun, saya nampak sudah ada titik-titik perpecahan pula di kalangan warga Israel, warga Palestin. Apabila laman sesawang uh, pejuang-pejuang Hamas memberi peringatan kepada individu atau rakyat Palestin supaya tidak bekerjasama dengan Israel. Ini yang saya katakan adanya musuh dalam selimut. Saya tak tahulah bagaimana untuk nasib warga bangsa kita, warga umat Islam di dunia di saat-saat mereka diterjah dengan kezaliman rejim Zionis. Masih ada lagi pengkhianat musang berbulu ayam. Masih ada lagi di kalangan mereka yang menjadi gunting dalam lipatan. Sebab itu, menurut laman sesawang keselamatan Hamas Al-Majid, ia menyatakan mereka yang terbabit terutama untuk memberi perlindungan keselamatan kepada konvoi bantuan di semenanjung Gaza akan dianggap sebagai bersubahat. Dan mereka mengizinkan konvoi dari tentera-tentera Israel tidak mau menentang dan sebagainya. Amalan tersebut dilakukan sebagai tindak balas kepada laporan media Israel bahawa rejim Yahudi itu sedang mempertimbangkan bagi memberi senjata kepada individu atau kumpulan Palestin tertentu. Itu cara mereka, saudara, untuk memecah divide and rule, pecah dan perintah. Kerana itu mereka, Israel akan memilih orang tertentu untuk menjadi pengkhianat lah, saudara. Itu yang berlaku di Palestin. Saya tak tahu apa nak jadilah sana. Dunia Islam ni kadang-kadang dalam tertentu kita masih ada lagi pengkhianatan. Saya perlu melaporkan saya apa yang berlaku, yang berjuang mati-matian. Jangan lupa saya setelah lebih 30,000 warga Islam, saudara kita yang terkorban, lebih daripada 70,000 yang cedera, anak-anak menjadi yatim piatu. Dan selalu saya katakan, apa yang berlaku di Gaza itu tidak akan dapat dilupakan, dia akan kekal berzaman lamanya. Tidak mungkin ada perdamaian antara Israel dengan warga Gaza. Sebab itu kalau ada pengkhianatan pun, saya rasa mereka tidak mampu untuk menyamarkan diri mereka dan silap bulan mereka juga nanti setelah dikenal pasti akan menerima hukumannya, saudara. Bagaimanapun, saudara, di Aden, di Yaman, kabarnya tentera gabungan Amerika Syarikat dan Britain telah mula melakukan serangan di pelabuhan Hodeidah di Yaman yang dikawal oleh pejuang Houthi. Hari ini, saudara, hari pertama kita umat Islam berpuasa, tentera gabungan Amerika Syarikat dan Britain mula menyerang Hodeidah, pelabuhan. Menurut stesen televisyen dikendalikan Houthi melaporkan sekurang-kurangnya 17 berdelan terkena di bandar pelabuhan itu dan kawasan lain di pantai barat. Jangan lupa tentera Houthi telah pun menenggelamkan kapal. Mana-mana kapal yang lintasi Laut Merah, mereka akan ditembak. Ini serangan tentera gabungan Amerika Syarikat dan Britain semalam adalah merupakan susulan kematian orang Arab pertama dan kehilangan kapal sejak Houthi yang bersekutu dengan Iran mula menyerang kapal dagang sejak November lalu. Di sebalik tindakan daripada gabungan Amerika Syarikat British itu dan tentera laut lain, Houthi meningkatkan siri serangan ke atas kapal dagang di laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Dan ini menandakan solidariti terhadap rakyat Palestin yang diserang di Gaza dalam perang Israel dengan Hamas. Saya nampak gayanya Timur Tengah masih belum lagi tidak selesai. Aduh, selepas saja bermasalah di Gaza, sekarang di Yaman pula. Saya berusaha, saya tak silap saya mungkinlah dalam minggu depan kalau saya dapat bertemu dengan Duta Besar Republik Yaman ke negara kita ini, insyaAllah saya akan mengundang beliau untuk hadir ke studio saya untuk mengetahui latar belakang sebenarnya. Sebagaimana waktu saya mengundang ini Duta Besar Palestin ke negara kita ini, beliau menjelaskan bahawa apa yang berlaku di Gaza itu daripada jumlah 2.3 juta umat Islam di sana, 70% penduduknya adalah merupakan pelarian perang daripada negara-negara lain, bukan warga Palestin yang tulen. Warga Palestin
tulen cuma 20 ke 25% saja. Barulah kita faham keadaan di sana, saudara. Dan begitu juga kalau dapatlah saya mengundang nanti Duta Besar Yaman itu, kita boleh berbuallah nak mengetahui keadaan di sana. Sebab nampak gayanya Yaman sudah mula terdedah kepada peperangan dengan negara luar. Bukan hanya Israel, saudara. Baik, kembali pada negara kita, saudara. Di beberapa sekarang ni semua sibuk tentang bazar lah, saudara. Saya tadi pun lihat bazar, tapi agak menariknya sekarang ni bazar Ramadan sudah pun boleh jual beli tidak lagi menggunakan tunai. Sebaliknya dia menggunakan secara internet. Payment Network Malaysia sedang Berhad kini sedang mempergiatkan usaha bagi menggalakkan penerimaan kaedah pembayaran tanpa tunai di kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana melalui pelancaran kempen Bazar Ramadan tanpa tunai. Nampak gayanya warga yang beli kuih muih pun dah boleh membeli makanan tanpa tunai. Padahal pun saya tengok tadi saya tekan telefon, okey ready. Beli ayam, okey. Beli itu, okey. Ya, apakah negara kita sekarang ni sudah memasuki dunia yang semakin penuh dengan ilusi. Minta izin saya minta minum sikit lagi. Keringlah tekak ni. Baik, saudara. Bagaimanapun satu perkara yang menjadi peringatan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dr. Sri Fadilah Yusof. Beliau menyeru umat Islam di negara ini supaya tidak menjadikan Ramadan sebagai the mother of food waste ataupun bulan pembaziran. Ini juga saya perlu ingatkan pada anda. Saya lupa tiap awal tadi mengingatkan supaya kita tidak seharusnya membazirkan makanan. Kerana dalam catatan Facebooknya, Datuk Sri Fadilah Yusof berkata pembaziran bukan sahaja dilarang dalam Islam, malah ia bertentangan dengan prinsip kelestarian alam. Sebab itu, marilah kita saling mengingatkan antara satu sama lain agar mengurangkan budaya pembaziran. Sebab itu, beliau turut mengajak umat Islam untuk menggandakan ibadah bagi meningkatkan lagi ketakwaan. Sambutlah Ramadan ini sebagai peluang terbaik untuk terus bermuhasabah. Jangan lupa untuk titipkan juga doa buat saudara-saudara kita di bumi Gaza dan semoga Allah mengangkat doa kita untuk pembebasan di bumi Gaza. Saya melihat dari mana tadi ada tentang isu bagaimana kita membazir makanan begitu banyak. Saudara, beribu-ribu tan. Mungkin semalam saya dah bercakap kot benda tu, saudara. Kita dalam bulan Ramadan ini tak seharusnya kita berbelanja yang begitu tinggi. Malahan kalau anda berbuka puasa di hotel dan sebagainya, nilai untuk satu kepala RM100, RM200, ini bagi saya adalah pembaziran. Bukan masanya untuk kita menunjuk kehebatan kita. Dan bagi saya lah, kalau makan buffet di hotel tu tak banyak mana. Pemaklum saya lah bulan puasa. Saya cuba lihat tadi, waktu saya buka puasa. Saya makan kanji dengan kurma. Dah kenyang. Bayangkanlah kalau saya pergi buka puasa di hotel, satu kepala dia charge RM130. Hanya saya makan kanji dengan kurma, RM130. Itu yang dikatakan pembaziran. Jadi sebab itu, kita harus mengelakkan pembaziran, saudara. Dari Parlimen, saya difahamkan hari ini semua menteri-menteri sudah pun menjawab. Sebab selama 2 minggu, ahli Parlimen membahaskan titah ucapan tuanku, perbahasan, dan hari ini menteri-menteri mula menjelaskan setiap persoalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen terbabit. Saudara, jadi sebab itu hari ini antara yang agak menarik perhatian saya adalah tentang sistem pengurusan Felda. Jadi menurut Yang Amat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, katanya kerajaan akan menambah baik akta tanah itu kawasan penempatan berkelompok 1960 dalam usaha menyeragamkan semula sistem pengurusan Felda, terutama dari segi aspek pertukaran hak milik peneroka. Menurut Timbalan Perdana Menteri, walaupun perkara itu mengambil masa agak lama, itu hampir 4 tahun, namun kerajaan kekal komited untuk melaksanakannya. Kerajaan terutama Yang Amat Perdana Menteri Dr. Seri Anwar Ibrahim katanya mahu melihat Felda bukan hanya disantuni tetapi dibantu dengan lebih baik.
Jadi selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Persekutuan, beliau menjawab menggulung perbahasan titah diraja kerana banyak meneroki rakyat yang bercakap soal FEDA, pengurusan FEDA dan sebagainya. Jadi Yang Amat Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa beliau akan bertemu dengan pengurusan FEDA buat kali kedua untuk membincangkan lebih lanjut masalah berkaitan lembaga itu. Termasuklah rungutan peneroka FEDA mengenai kadar potongan hutang ladang yang terlalu tinggi. Katanya saya akan bawa isu ini sebagai isu yang penting untuk kita atasi dengan kaedah sistem kewangan dan perakaunan yang baharu. Dengan cadangan mengkaji semula kaedah bayaran hasil penjualan buah sawit yang dilihat membebankan peneroka dan alternatif lain turut akan dibincangkan. Ini untuk mencari satu cara baik bagaimana nak membantu warga Felda, saudara. Saya serta Kementerian Perdagangan dan Komuniti sedang menyediakan kertas kabinet bagi mencari jalan mengatasi masalah dalam industri getah. Antaranya berkaitan tentang penyakit luruhan daun, pesta lotir supis, LDP, kekurangan pekerja dan kawasan tidak ditoreh yang luasnya kira-kira 420,000 hektar, saudara. Terdapat 420,000 hektar ladang getah yang tidak ditoreh kerana tidak mempunyai tenaga kerja yang mencukupi. Sebab itu katanya beliau telah pun bertemu dengan Persatuan Pekebun Kecil dan membincangkan beberapa kaedah baru untuk mengatasinya. Termasuklah soal harga lantai getah, walaupun kerajaan sudah meningkatkan harganya dengan lebih tinggi. Jadi Datuk Seri Zahid mengingatkan, katanya kita harus melakukan sesuatu kerana susu getah yang diimport negara kita bernilai 6 bilion setahun, sedangkan kita adalah pengeluar getah asli yang terbesar di dunia. Saudara, agak menarik semalam saya lihat, saya tak ambil kisah. Walaupun persoalan itu dibangkitkan oleh ahli parlimen daripada pembangkang. Kalau itu perkara yang baik, kita harus santuni. Sebab itu saya katakan saya menanti kalau ada pimpinan ataupun wakil rakyat daripada pembangkang yang mengutarakan sesuatu perjuangan untuk rakyat. Sejak Dewan bersidang, cuma semalamlah saudara saya melihat bagaimana ia merupakan pandangan daripada ahli daripada Kota Baru, Kuala Terengganu, saudara, iaitu Saudara Ahmad Hamzat Hashim, yang menggesa agar kerajaan perlu memberikan ruang kepada penyertaan usahawan Bumiputera untuk menyertai aktiviti yang dilaksanakan di bawah syarikat yang berkaitan dengan kerajaan. Saya kata ini bagus. Sebab itu saya perlu santuni. Memang benar bahawa mereka yang berada di ada pemimpin-pemimpin JLC harus melihat bagaimana untuk membantu usahawan Bumiputera. Begitu juga saudara, macam Petronas, kita melihat ada macam jurang pemisah antara rakyat dengan Petronas. Mereka yang bergiat dalam aspek ekonomi, kegiatan, sehingga kita tak tahu ada tak ada peluang dan sebagainya. Jadi sebab itu santunan oleh saudara Ahmad Manzat ini harus diambil perhatian. Saya juga ingin mengingatkan sekali lagi, bila bercakap soal Petronas ini, saya teringat pesan yang Mulia Tengku Razila Hamzah. Beliau menyatakan bahawa nadir bumi yang terdapat di negara kita ini adalah yang terbaik di dunia. Sewajarnya kerajaan mewujudkan sebuah lagi syarikat sebagaimana Petronas untuk mengawal setiap pengeluaran nadir bumi. Kerana nadir bumi ini adalah anugerah ilahi. Jangan dibiarkan diberikan kepada syarikat-syarikat tertentu saja yang datang dari luar negara. Macam mana kita dulu, kata Yang Mulia Tengku Razali, bila kita mewujudkan Petronas, memang kita tidak ada kepakaran dalam bidang industri minyak dan gas, tetapi usaha dilakukan. Akhirnya syarikat Petronas dimilik negarakan menjadi antara syarikat besar di dunia dengan keyakinan seandainya kerajaan dapat melihat agar projek nadir bumi ini dapat diusahakan melalui syarikat yang diasaskan sebagaimana syarikat Petronas
ia juga akan menjadi salah satu lagi konglomerat ataupun syarikat terbesar dunia yang boleh mendatangkan hasil untuk dinikmati oleh rakyat kita. Kerana nilai nadir bumi yang ada di bumi negara kita ini, saudara, ini nikmat Allah. Kalau kita tak menjaganya dengan baik, Allah akan melaknati kita. Kalau kita jaga dengan baik, kita mensyukurinya, nadir bumi ini boleh dijadikan antara pendapatan yang kata Yang Mulia Tengku Razak Hamzah, ada kalau dikaji lebih besar daripada pendapatan jualan minyak dan gas di syarikat perbadanan untuk mengawal nadir bumi ini dan cari jalanlah peluang supaya industri hiliran ataupun huluan yang melibatkan warga Bumiputera. Jangan hanya kita panggil orang dari luar. Tidak ada artinya. Itu keadaannya. Saya rasa itulah merupakan solution ataupun solusi yang perlu kita lakukan. Sekarang ini ada hasil bumi kita yang tak boleh. Kata ini Kedah kami punya. Tak boleh saya. Perak pula kata dia mempunyai simpanan lebih daripada 40 bilion. Kalau dikumpul semua, bukan bilion saya, triliun nilai nadir bumi ini. Dan inilah anugerah ilahi pada negara kita. Tapi kadang-kadang kita buat tak tahu. Dulu, apabila Yang Mulia Tengku Razak Hamzah bergelut, berjuang dengan syarikat Shell, Dutch Shell Company. Kerana waktu itu negara kita mencapai kemerdekaan, perjanjian negara tidak melepaskan hak pemilikan minyak ini kepada syarikat Anglo-Dutch Shell. Tapi akhirnya usaha yang dilakukan oleh Yang Mulia Tengku Razak Hamzah, minyak-minyak dan apa sahaja hasil bumi kita ini dapat dimiliki oleh Petronas secara 100%. Walaupun ia telah dimiliki oleh orang lain tapi dapat ditebus semula. Jadi dalam keadaan sekarang, nadir bumi ini, REE ni saudara, rare ni, memang satu hasil bumi yang dianugerahkan oleh ilahi pada negara kita. Sewajarnya pimpinan negara melihat secara jelas, secara tuntas bagaimanakah agar nadir bumi ini dapat dijadikan penghasil petroleumnya. Dan nadir bumi kita ini yang terbaik. Sebagaimana minyak yang kita hasilkan oleh Petronas adalah yang terbaik saya. Kita punya minyak adalah jenis light sweet. Bukan jenis brand North Sea. Brand North Sea dia agak murah sedikit sebab banyak ada di negara-negara Arab, di negara luar, di negara utara, North Sea lah saya, di laut utara. Tapi minyak yang terhasil daripada bumi negara kita ini, nadir bumi. Nadir bumi kita ini begitu tinggi nilainya. Kita boleh melakukan macam-macam daripada hasil nadir bumi ini. Boleh dibuat silikon, boleh dibuat macam-macam lah penghasilannya yang diperlukan oleh tenaga moden hari ini. So sewajarnya diwujudkan sebuah syarikat. Sebagaimana kita mewujudkan syarikat Petronas. Jangan lupa saudara, Petronas diwujudkan dengan bermodal 5 juta ringgit. Apa salahnya dalam keadaan sekarang ni kalau pimpinan yang amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dibantu oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, saudara Faridah Yusof, kita mewujudkan satu lagi syarikat sebesar sebagaimana Petronas, tapi kita mewujudkanlah banyaklah dia punya akta-akta di bawah nadir bumi ini. Kelantan ada nadir bumi, Pahang ada nadir bumi, Kedah ada nadir bumi, Perak ada nadir bumi, malahan Negeri Sembilan pun ada nadir bumi. Jadi inilah peluang yang harus direbut. Jadi Saudara Edi Tahir dia kata semak-semak nanti kita tabaslah. Saudara Raja Badariah Lainas. Lainas hanya merupakan syarikat saudara yang mengusahakan nadir bumi yang dari luar. Itu yang jadi masalah dulu tu, yang orang berperang, marah apa semua. Seolah nak jadikan negara kita longgukan barang-barang yang boleh mengakibatkan kerosakan pada alam. Tapi nadir bumi yang ada di negara kita ini terbaik. Yang wajar kita lakukan, yang boleh kita jual penghasilannya terlalu tinggi. Bukan nilainya bagaimana kata Sanusi 400 bilion, bukan. Lebih daripada itu. Kerana kualiti yang kita miliki. Ya macam emas juga, saya minyak emas grade berapa. Bumi negara kita ini
anugerah ilahi. Saya selalu menekankan saya, berhentilah kita berbalah sama kita maju ke depan dengan persilan yang sedia ada. Ya, antara yang tak nampak sekarang ni penemuannya adalah nadir bumi. Saya mengharapkan sebab itu saya melihat bagaimana kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Wan Rosdi. Beliau menyatakan bahawa Pahang bersedia meneliti dan mengkaji keperluan membina kilang memproses nadir bumi oksida di negeri itu. Jadi kalau itu permulaannya, saya menyarankan agar Datuk Seri Wan Rosdi mendahului negeri lain mewujudkan syarikat nadir bumi. Sebagaimana buatlah, saya ingat undanglah Yang Mulia Tengku Razak Hamzah bincang bagaimana nak mewujudkan syarikat tersebut supaya nadir bumi ini dapat dijadikan antara aset negara. Dan dia mengakui kerana nadir bumi ini mempunyai prospek yang cukup positif. Dan beliau mengesahkan Pahang adalah antara 10 negeri yang mempunyai unsur nadir bumi lempung jerapan. Itu nadir bumi lempung jerapan ion ataupun IAC-REE. Jadi kajian perlu dibuat. Macam mana kita dululah, mana kita tahu pasal minyak ni saudara. Tak usah temberang lah waktu tu kita baru mencapai kemerdekaan. Mana ada orang Melayu yang terlibat dalam dunia oil and gas ataupun minyak dan gas. Tak ada. Tetapi usaha dilakukan Tengku Razali, akhirnya Petronas mampu menjadi sebuah syarikat yang terulung di dunia. Malahan satu-satunya syarikat minyak yang dimiliki oleh negara. Tidak ada perkongsian dengan negara luar. Kalau di Indonesia, Pertamina dia kongsi dengan Shell. Brunei pun berkongsi dengan Shell. Begitu juga di negara Arab. Kebanyakan boleh kata semua syarikat-syarikat pengeluar peluang minyak di Arab itu adalah merupakan perkongsian antara the Seven Sisters ataupun 7 kuasa besar minyak yang menguasai minyak-minyak di bumi Arab dan di seluruh dunia, kecuali Petronas. Jadi modul ataupun model Petronas ini harus diwujudkan. Saya mengharapkan agar Yang Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi dapat memikirkan untuk menjadikan Pahang, kerana beliau nak menunjukkan sebuah kilang proses nadir bumi oksida. Jadi jenis pula itu katanya unsur nadir bumi lempung jerapan lon. Jadi katanya kita akan kaji dan teliti perkara ini tentang nadir. Jadi sekarang ni dia kata pihaknya telah mengesahkan. Ada, tapi banyak mana tak boleh nak disahkan. Berapa dalam simpanan kita. Jadi sebab itu saya mengharapkan agar sesuatu dapat dilakukan untuk kita menggunakan hasil bumi yang baik ini. Dengan berkat bulan puasa saya, berkat Ramadan ini, apa salahnya? Anugerah ilahi, kita pergunakan anugerah Tuhan untuk kebaikan kita. Azminuddin dia kata nadir bumi di Kedah banyak lebuh. Yalah, yang sudah lepas sudah. Memang dululah saudara. Jangan lupa, minyak yang asalnya ditemui di Miri, Sarawak. Berapa banyak dah lepas kena sapu. Tak apa, yang dah sudah tu sudahlah. Sebab bumi ini akan mengeluarkan. Ini kuasa ilahi saudara. Nadir bumi di Kedah banyak lebuh. Tak apa Azminuddin. So Ramli Mat dia kata getah tu murah. Saya tak tahulah saudara Ramli. Emma dia kata bergema lah katanya. Memang, suara bergema ya. Suara bergema saya tak tahulah sebab saya bercakap menggunakan komputer dan sebagainya. Tetapi, saudara Abdul Rahman daripada Kemaman, saya merasakan sudah sampai masanya agar pimpinan negara memikirkan sejelas-jelas sedalam-dalamnya. Janganlah kesempatan ini diambil oleh orang lain. Sebab itu kalau saudara lihat apa yang berlaku di Kedah, syarikat yang datang ke Kedah untuk meneroka atau menggali ataupun mengambil nadir bumi, mereka sanggup membayar apa saja. Kerana bumi, nadir bumi yang kita miliki ini terlalu tinggi nilainya. Satu ketika nanti mungkin boleh sampai mencapai pada tahap harga emas. Itu keadaannya, saudara. Linus dia memproses saja. Kita mengharapkan agar sesuatu dapat dilakukan. Sebab itu sekarang ini, apa pun yang berlaku dari segi politik, eloklah masanya kita ceasefire. Berhentilah. Ini saya melihat tak habis-habis. Sekarang ni masih lagi mereka nak tuntut 6 orang, 7 orang
Yang mengosongkan kerusi, perlu mengadakan pilihan raya umumnya. Itu keadaannya. Saya tak tahulah, kita masih lagi bergolak dari segi kepartian. Tapi alhamdulillah nampak gayanya bekas ahli majlis pimpinan tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia iaitu Dr. Muhammad Faiz Nahman hari ini katanya telah pun sah menyertai Parti Keadilan Rakyat. Perkara itu diumumkan melalui Facebooknya selepas beliau hadir pada majlis doa selamat dan sesi penerangan isu-isu semasa di kediaman besar Menteri Besar Selangor, saudara. Jadi dengan pengumuman terbuka itu, katanya saya dan mantan ahli undangan negeri Adun Dengkil yang juga mantan Ketua Armada Selangor, saudara Azif Shan, telah diterima sebagai ahli PKR. Bagi saya tak ambil kisahlah kau nak masa pun, tapi asalkan tak ada keperluan kita mengwujudkan pilihan raya lagi. Ya, jalankanlah tugas. Rakyat dah bagi peluang wakil-wakil rakyat yang dapat jadi wakil rakyat, berbincanglah sebaik mungkin. Gunakanlah parlimen, Dewan Undangan Negeri sebagaimana yang saya cetuskan. Kenapa tidak kita mewujudkan syarikat Nadir Bumi sehebat Petronas. Saya sempena bulan Ramadan ini, saya ucapkan selamat berpuasa besok hari kedua. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah SWT dan kita sampai mampu melaksanakan solat tarawih sepanjang ini, tidak ada ketinggalan, dan jangan pula ponting tengah jalan dalam bulan puasa kita ini, saudara. Teruskanlah berpuasa, bersamalah kita mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok. Terima kasih.